Speaker, saya lebih dulu ucap terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat daripada Dun Bukit Bunga dan bagi pihak Dun Bukit Bunga Dun Nenggiri yang telah bertanya kesan daripada kenaikan harga minyak yang telah diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kesengsaraan kemiskinan di kalangan para penduduk di negeri Kelantan. Izinkan saya untuk mengulas tajuk ini dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama ialah pada pendapat kerajaan negeri, kenaikan harga minyak boleh dielakkan. Jika sebenarnya kerajaan pusat memang berhasrat untuk mengelakkan kesengsaraan dan juga kesan negatif ke atas ekonomi daripada kenaikan tersebut. Ini ialah kerana kedudukan kita sebagai net exporter. Net exporter bermaksud ialah keluaran minyak yang kita keluarkan daripada bumi kita adalah lebih tinggi daripada apa yang kita gunakan pada setiap masa. Pada hari ini negara kita mengeluarkan 650,000 tong minyak satu hari dan kegunaan kita secara domestik ialah 500,000 tong satu hari. Bermakna pada tiap-tiap hari ada kelebihan 150,000 tong minyak mentah. Dan jika dengan harga $148 satu tong, kita jualkan 150,000 tong minyak mentah ini untuk 365 hari, ia menghasilkan pendapatan kasar lebihan ialah 25 bilion satu tahun. Bermakna kita mempunyai wang yang cukup untuk membelanjakan, membiayai pembangunan rakyat daripada hasil minyak sahaja, tidak termasuk hasil gas dan juga hasil jualan minyak runcit yang telah menghasilkan 62 bilion kepada Petronas bagi tahun 2007. Bermakna kita mempunyai kemampuan untuk mengelakkan kenaikan harga tersebut kerana kita adalah pengeluar minyak. Dan ini kita boleh bandingkan dengan negara Mesir. Di Mesir, pengeluaran harian mereka hanya 250,000 tong satu hari dan rizab minyak mereka hanya ada 2,5 bilion tong di dalam bumi mereka. Dan penduduk Mesir adalah jauh lebih ramai daripada penduduk Malaysia, tetapi harga minyak di Mesir ialah RM1.03 satu liter, berbanding dengan kita antara yang tertinggi di kalangan negara pengeluar minyak RM2.70. Oleh kerana itu, saya berharap rakan-rakan saya daripada pembangkang dalam DUN ini dapat menggunakan saluran hubungan mereka dengan pemimpin pusat bagi menyampaikan mesej mengkaji semula kenaikan harga tersebut. Barulah soalan ini pada pendapat saya wajar dikemukakan kepada kerajaan negeri. Kenaikan ini pada pendapat saya adalah unnecessary burden, satu beban yang tidak perlu kepada ekonomi negara kita. Pada masa yang sama, hujah yang selalu digunakan oleh kerajaan ialah kononnya rizab minyak kita akan habis. Dan kenaikan ini adalah satu cara untuk melatih rakyat menerima satu paras yang sama dengan harga dunia pada sebarang masa. Hujah ini adalah juga tidak tepat kerana mengikut laporan Petronas sendiri, rizab negara kita masih boleh bertahan untuk 25 tahun dan tahap ketahanan rizab kita untuk 20 tahun ke atas ini telah berlaku sejak tahun 1980-an lagi, semasa Petronas memulakan operasi mereka. Pada waktu itu pun kita telah disebut bahawa rizab kita hanya boleh bertahan 15 tahun. Kerana pada waktu itu dalam persamaan tong kita ada lebih kurang 3 bilion tong minyak dalam negara kita, dalam bumi kita. Dan kita telah pun mengeluarkan 5 bilion tong minyak buat masa ini. Tetapi rizab kita telah bertambah menjadi 6 bilion tong. Ini ialah kerana adanya proses penggantian dengan penemuan telaga-telaga baru yang disebut di dalam buku laporan Petronas sebagai reserve replacement ratio dengan izin ataupun nisbah penggantian simpanan yang pada waktu ini kadarnya adalah 1.8 kali, iaitu tiap-tiap 1 liter yang kita gunakan digantikan dengan sumber baru 1.8 liter, dan ini belum termasuk rizab yang kita perolehi daripada terokaan di luar negara. Oleh kerana itu, kenaikan harga ini pada pendapat kita adalah boleh dielakkan. Dan sudah tentu untuk perspektif yang kedua, adakah memberikan kesan kepada usaha kerajaan untuk
membantu golongan yang miskin. Kita semua tahu bahawa sebuah kerajaan yang baik ialah sebuah kerajaan yang caring, sharing and loving. Sebuah kerajaan yang berkongsi kesengsaraan ataupun kesusahan dengan rakyat mereka dan meletakkan kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan yang lain. Kesejahteraan yang rakyat adalah ukuran yang pertama bagi sebuah kerajaan yang baik, dan ini tidak berlaku dengan proses kenaikan harga minyak yang begitu tinggi. Begitu juga dengan ciri-ciri loving tadi. Pada pendapat saya, rakyat di seluruh negara telah menunjukkan respon yang sangat negatif pada malam kenaikan minyak ini diumumkan. Semua pam-pam minyak di seluruh negara telah dikerumuni oleh rakyat untuk mendapatkan minyak pada harga yang lama. Dan ini harus digunakan sebagai petanda oleh kerajaan bahawa rakyat sangat tidak puas hati dengan kenaikan ini. Dan sudah tentu kenaikan ini memberikan kesan kepada rakyat, bukan sahaja golongan miskin, bahkan juga semua sektor ekonomi dalam negara kita. Inflasi dijangka meningkat pada tahun ini pada kadar 7%. Dan semua kita tahu bahawa bila inflasi berlaku, bermakna kuasa beli wang menjadi lebih kecil dan pendapatan yang tidak berubah akan menyebabkan kedudukan kesejahteraan rakyat makin menurun. Begitu juga dengan kos-kos pengeluaran. Bagi para petani dan juga peladang dan pekebun kecil, kos pengeluaran baja dan pembajakan dan juga racun juga telah meningkat dengan mendadak. Ini semua pada pendapat saya adalah satu kesan negatif yang telah berlaku daripada kenaikan ini. Terima kasih. Sila Kemuning. Yang berhormat Mas Speaker, tak soalan tambahan saya. Oleh kerana kemiskinan rakyat menjadi kesusahan kepada wakil-wakil rakyat, penderitaan rakyat memberi penderitaan juga kepada wakil-wakil rakyat, memikirkan nasib mereka untuk diselesaikan. Itulah saya di sini ingin bertanya kepada Esko YB